saudara pelajar sekalian. Waalaikumsalam. Okey, semua sihat? Sehat. Alhamdulillah. Kerana semua sihat, jadi hari ini saya akan mengajar berkenaan dengan teknik merakam video. Jadi sebelum saya memulakan topik kita pada hari ini, saya akan menayangkan sebuah video yang akan menaikkan semangat kamu untuk belajar mengenai topik ini. Pelajar sudah tengok video tadi? Sudah seronok. Okey, jadi sebab kamu dah seronok, jadi saya akan bertanyakan beberapa buah soalan. Soalan yang saya pertama, ini mudah je. Bagi kamu, cantik ke tak cara mereka merakam gambar dalam video itu tadi? Cantik. Ya, sangat cantik. Saya pun terpegun sekali. Jadi soalan saya yang kedua, kamu rasa berapa lamakah masa yang diambil untuk merakam gambar seperti itu? Lama rasanya. Ya, betul, saya berasa lama. Ya. Baiklah, jadi soalan yang terakhir ya. Ini soalan yang terakhir ni saya akan kaitkan sikit dengan topik untuk melihat pengetahuan saya ada kamu semua. Jadi kamu rasa apakah trik dan shoot yang digunakan semasa merakam video dalam video yang ditayangkan sebentar tadi? Saya lihat. Okey, silakan. Saya rasa ada satu tu saya tengok dia nak ke gambar kan. Dia ikut video dia close up bunga. Maksudnya dia punya shot close up macam tu. Okey, pandai, sangat betul. Berikan tepukan semua. Okey, kita nak ambil soal jawab kita. Kita masuk pada topik pembelajaran pada hari ini. Okay, kamu semua dah tengok kan video yang ditunjukkan tadi kan? Ya. Okay. Sebenarnya kalau kamu nak tahu video yang dah ditunjukkan tadi, dia ada berkaitan dengan tajuk pengajaran ataupun pelajaran yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, jadi fokus hari ini kalau kamu semua nak tahu, saya akan ajar kamu tentang jenis-jenis shot. Okey, jenis-jenis shot. Okay, cuba kamu tengok dekat sini. Kalau kamu nak tahu, ni merupakan jenis-jenis shot yang wujud yang boleh kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kalau kita nak rakam sesebuah video tu. Okay, kita pergi dengan lebih lanjut lagi. Okay, seperti yang kamu tengok dekat sini, apa yang kamu tahu? Jenis-jenis shot apa yang kamu tahu sini? Close up shot. Lagi? D-shot. Lagi? Raise shot dengan big close up shot. Okay. Saya nak tanya, empat jenis shot ni kamu familiar tak? Kamu terbiasa tak dengan nama jenis-jenis shot ni? Terbiasa. Biasa. Mirror biasa tak? Biasa. Okay. Walaupun kamu orang dah biasa, tapi saya akan perdalamkan lagi, perjelaskan lagi dengan lebih terperinci jenis-jenis shot ni. Okay, kita pergi jenis shot yang pertama, iaitu close up shot. Okay, close up shot ni kalau kamu nak tahu, close up shot ni merupakan satu jenis teknik merakam video yang biasa digunakan oleh kita lah dalam kehidupan seharian. Kalau kamu nak tahu, berdasarkan dia punya nama pun, close up shot, close up tu pun kita dah tahu yang close up tu maksudnya dengan lebih dekat kan. Jadi maksudnya close up shot ni merupakan satu teknik di mana kita ambil satu video tu dengan jarak yang dekat. Jadi seperti yang kamu dapat tengok close up shot ni, inilah contoh close up shot dia. Dia punya gambar tu ataupun dia video dia tu, dia menampakkan objek tu, dia fokus more to objek tu. Okey? Faham? Okey, kita pergi jenis shot yang kedua iaitu knee shot. Okey. Based on nama knee shot ni pun kamu dah tahu. Knee shot ni maksud dia ambil video tu sampai lutut je lah kan. Knee shot. Okey, knee shot ni dia bertujuan untuk menunjukkan apa yang dilakukan oleh objek dalam video tu lah. Seperti yang kamu tengok knee shot ni, apa yang kamu dapat tengok sini? Gambar Gambar dia masuk poket. Gambar lelaki dia tengah masukkan tangan dia dalam poket sampai lutut lah kan. Yeah. Itulah nama dia knee shot.
shot. Lepas tu nama yang ketiga ialah waist shot. Waist shot ni maksud dia kita ambil satu video tu sampai ke aras pinggang sahaja, macam dalam contoh tu lah. Dan yang keempat ialah big close up shot. Okey, big close up shot ni kamu rasa ada perbezaan tak dengan close up shot ni tadi? Ada. Apa perbezaan dia? Tempat ambil gambar. Lagi dekat. Lagi dekat, betul. Okey, perbezaan close up shot dengan big close up shot ni ialah big close up shot ni dia lebih dekat lagi. Close up tadi memang dah dekat, tapi big close up ni dia dekat lagi. Dia macam zoom in lagi. Okey, dengan objek tu. Dengan objek yang dia nak ambil lah. Okey, seterusnya ada lagi. Okey, yang ni cuba kamu semua baca jenis shot dia. Full length shot. Okey, lagi Medium close up shot. dengan Extreme big close up shot. okey, full length shot ni boleh tak kamu bagi saya apa contoh lain lagi yang dapat kita tengok lah. Orang tengok bola. Betul, orang tengok bola. Kenapa awak sebut macam tu? Sebab saya selalu tengok ayah saya tengok bola sama-sama. Okey. Betul lah, full length shot ni kan selalu kalau kita tengok orang main bola dekat kaca televisyen, full length shot ni maksud dia ambil video tu dia full length, dia macam besar kan, dia wide. Okey, lepas tu kita pergi ke seterusnya iaitu medium close up shot. Okey, medium close up shot ni apa yang kamu faham? Dia close up tapi dia sederhana. Betul ya, dia close up tapi dia sederhana. Nama pun medium kan. Ya. Dia close up tapi dia macam tengah-tengah dah macam tu. Sudah sedang. Lepas tu yang last kan ialah extreme big close up shot. Okey, extreme big close up shot ni nama pun dah extreme big dengan close up lagi. Maksud dia memang betul-betul zoom in, betul-betul fokus dalam dengan satu objek tu. Okey, kamu tahu tak apa gambar atas tu? Gambar apa? Iron Man. Betul. Okey. Baiklah, saya akan teruskan pembelajaran kita pada hari ini dengan mengajar kamu semua mengenai jenis pergerakan kamera. Jadi sekarang saya nak kamu semua bersedia dengan telefon handphone kamu masing-masing di tangan sebab kita nak belajar pergerakan kamera. Jadi kita ada 5 jenis pergerakan kamera yang selalu orang guna lah dalam kehidupan seharian. Dapat filem, drama, selalu kita guna jenis pergerakan kamera. Yang pertama jenis pergerakan kamera kita adalah panning, yang kedua adalah tilting, yang ketiga adalah dolly, yang keempat truck, dan yang terakhir, yang kelima adalah pedestal. Ini kita tengok yang pertama, iaitu panning. Okey, nampak tak dia punya pergerakan kamera dia daripada video yang cikgu tunjuk tadi? Nampak? Okey, panning ni adalah satu pergerakan kamera di mana kita menggerakkan kamera ke kiri dan ke kanan secara horizontal. Maksudnya ni kamera saya macam video tadi. Okey, semua buat sekali dengan saya. Kiri ke kanan. Dan kedudukan kamera kita ni bukan macam mana? Dia ada kekal. Dia tak gerak-gerak, dia kekal macam tu je. Dan dia ada dua nama iaitu pan kiri dan pan kanan. Di mana pan kiri ke kiri lah, pan kanan ke kanan lah. Dan pan ini dia sesuai untuk kita merakamkan keadaan persekitaran dan apa yang tengah berjalan macam tu kan. Dia sangat sesuai. Jadi pergerakan kamera
adalah tilting ataupun ringkasnya tilt. Okay, sempat tengok tak sekali lagi? Okey. Macam tu, tilting. Okey, tilting ni adalah proses menggerakkan kamera. Dia tadi panning dia ke kiri ke kanan, tapi tilting ni ke atas ke bawah. Sekali buat dengan saya. Ke atas dan ke bawah. Ke bawah. Ya, ke atas dan ke bawah. Jadi kalau macam biasa, kalau ke atas kita panggil tilt up, kalau ke bawah kita panggil tilt down. Dan pergerakan kamera tilting ni dia sangat sesuai untuk memperlihatkan sesuatu bangunan atau tempat yang tinggi. Contoh kalau kita nak rakam KLCC, takkan kita nak rakam macam tu je. Mesti kita nak rakam atas dan ke bawah. Kita nak tunjukkan betapa tingginya bangunan KLCC tu. Betul kan? Betul. Okey. Pergerakan kamera yang ketiga pada hari ini yang kita akan belajar adalah dolly. Apa itu dolly? Macam ni punya ada. Ya. Me, I'm chairman of the board. I got nothing but time. What do you want to know? Well, Mr. Bernstein, we thought maybe if we could find out what he meant by his last words as he was dying. That rosebud, maybe some girl. There were a lot of them back in the early days. It's hardly likely, Mr. Bernstein, that Mr. King could have met some girl casually and then 50 years later on his deathbed. Well, you're pretty young, Mr. Thompson. A fellow will remember a lot of things you wouldn't think he'd remember. Nampak tak pergerakan dia? Ke tak nampak? Nampak. Sebenarnya dolly ni dia pergerakan kamera secara mendekat. Nampak tak dia macam semakin mendekat? Saya ulang. Rosebud, Semakin mendekat. maybe Ya. some girl. There were a lot of them back in the early days. It's hardly likely, Mr. Bernstein, that Mr. King could have met some girl casually and then 50 years later on his deathbed. Well, you're pretty young, Mr. Jadi dolly ni adalah satu pergerakan kamera di mana kita menggerakkan kamera semakin mendekat dengan objek ataupun semakin jauh. Kalau mendekat kita panggil dolly in, kalau jauh kita panggil dolly out. Dan tujuan penggunaan pergerakan dolly ni adalah untuk memainkan keintiman antara penonton dan subjek. Yang keempat adalah pergerakan kamera yang kita panggil track. Ada contoh juga. Tapi ni kita nak tengok yang drone pakai. Okey. Miroi, Dia lagi. berdasarkan video yang saya tunjuk tadi, pada pendapat kamu, pergerakan kamera jenis track ni macam mana? Dia merakam menggunakan landasan atau ring. Betul? Maksud saya ni pergerakan kamera tu macam mana? Dia ikut objek. Ya, pergerakan track ni adalah sejenis pergerakan kamera yang di mana kita akan merakam sesuatu objek dan kita akan ikut pergerakannya tu. Macam tu. Dan selalunya ia digunakan untuk pengembaraan di luar ataupun di dalam studio. Dan macam apa yang Amira cakap tadi, selalunya profesional akan merakam menggunakan landasan atau ring supaya kita dapat mengikut pergerakan sesuatu objek itu. Baiklah. Pergerakan kamera yang terakhir adalah pedestal. Ini saya tak pasti ada. Kita tengok pedestal. Okay, we're going to try a pedestal shot. So this is slightly similar to the tilt. So that's an example of the tilt, where you're looking up and down. The pedestal shot, you need to adjust the camera and move vertically up in a straight line. Okay, very slightly different, but they are very, very different indeed. So here I'm doing a pedestal move to reveal Thanos.
far there. So keep trying to get a really good pedestal shot. Okay, so this is a Okey. Pedestal shot ni dia lebih kurang dengan tilting. Pergerakan tilting tadi. Dia macam tu. Dia ke atas, ke bawah. Tapi perbezaannya adalah pedestal shot ni ataupun teknik merakam pedestal ni, kita akan menggunakan pedestal. Iaitu yang kamera pasal ada stand pedestal tu. Dia akan ke atas dan ke bawah. Dengan menggunakan pergerakan pedestal ni, kita boleh menghasilkan perubahan perspektif video dengan adegan dengan lebih baik. Jadi, kamu semua faham tak dengan apa yang kamu pelajari hari ini? Faham. Amirul faham tak? Faham. Okey, baik. Jadi saya nak uji kefahaman kamu betul-betul dengan melakukan satu aktiviti. Yeay. Kita nak jadi kata hari ni. Ye kata. Okay, ready? Soalan pertama. Shot ini sering digunakan untuk rancangan televisyen. Long shot. Long Long shot. Betul ke long shot? Cuba tekan ni. Okey, kita try. Yeay. Mantap. Soalan kedua. Apakah jenis shot ini? Kalau orang tengok baca berita tu. Waist shot. Waist shot. Yeay. Berikut merupakan teknik penggambaraan paling sukar kerana tidak menggunakan tripod. Betul. Betul ke? Cuba tekan. Cuba tengok. Cuba tekan. Okey. Oh, Tak apa. Teruskan. Apakah jenis pergerakan kamera ini? Penny. Penny. Dia jawapan yang betul tak? Yeay. Berapakah jenis pergerakan kamera yang sering digunakan kini? Ni 5. 5. Yeay. Berikut merupakan sejenis shot kamera. Close up shot. Close up shot. Yeay. Okey. 83. Tanya. Sama. Nampaknya kamu salah satu, tapi kamu tidak faham apa yang kita pelajari hari ini. Okey, jadi tadi saya dah uji pemahaman kamu berdasarkan topik yang kita pelajari hari ini. Okey, jadi apa topik yang kita pelajari hari ini tadi? Teknik Teknik merakam merakam video. video. Okey, jadi merekam video. Okey. Jadi tadi kita dah main game dah untuk uji kefahaman kamu. Okey, jadi sekarang kita akan lakukan sebuah lagi aktiviti iaitu tugasan minit akhir bersama. Okey, jadi untuk aktiviti ini saya nak kamu semua buat satu tugasan. Okey, tugasan ni berbunyi rekodkan video pemandangan kampus menggunakan mana-mana satu jenis shot yang telah kamu pelajari tadi beserta pergerakan kamera dengan durasi 1 minit. Boleh? Boleh. Baiklah, jadi semua saya telah menyimak tugasan yang telah kamu lakukan sebentar tadi. Dan bagi saya, kamu semua pelajar ini melakukan tugas itu dengan cemerlang, dengan baik dan mengikuti kriteria-kriteria dan objektif yang akan kita capai pada akhir pembelajaran di dalam topik ini. Jadi walaupun saya lihat dalam video itu ada yang baik, saya masih mempunyai keraguan. Apakah kamu semua ini masih ada ragu-ragu dalam cara merakam video atau tidak? Jadi semua pelajar ada soalan mengenai tajuk ini? Tak ada. Tak ada. Ada. Amira tak ada, Amira? Tak ada. Okey, bagus. Jadi saya kira kamu sudah faham. Namun kita akan ulang balik apa yang kita belajar tadi. Jadi yang pertama kita belajar mengenai Jenis-jenis shot. jadi jenis-jenis shot. Jadi jenis-jenis shot dia ada berapa? Banyak. Ada banyak. Tapi yang kita hanya tekankan adalah Cross up shot. ya, close up shot, waist shot. Itu adalah antaranya. Okey, seterusnya apa yang kita belajar? Jenis pergerakan kamera. Ya, jenis pergerakan kamera. Jadi jenis pergerakan kamera ni berapa yang kita belajar? 5. Bagus semua. Kamu ini memang fokus. Ya. Kalau ada bintang saya akan bagi seorang satu bintang. Jadi 5. Kita ada 5 pergerakan kamera. Dan semua kelima-lima ini
Kalau boleh kita aplikasi. Bila kita nampak satu pandangan yang menarik, kita aplikasi kelima-lima ini. Jadi kita tengok kesesuaian. Macam kita berjalan-jalan, kita pergi jalan dan kita nampak satu pemandangan yang cantik. Jadi apa salahnya kita mengambil sebentar masa untuk merakam pemandangan tersebut. Ia tidak lama, kita hanya mengeluarkan telefon dari poket ataupun beg-beg kita dan kita merakam menggunakan teknik-teknik yang sudah diajar. Antaranya apa, Amira? Kita guna close up shot. Close up shot. Close up shot ni sangat cantik apabila kita ingin merakam pemandangan. Dan di dalam cara kita merakam pemandangan tu, kita boleh gunakan cara-cara pergerakan kamera. Betul tak, Ina? Betul. Okey, beritahu satu. Kita boleh guna cara tilting, Ya, betul, tilting. Planning. Okey, cantik. Jadi begitulah. Kamu kena aplikasi dalam kehidupan seharian. Barulah pembelajaran kita ini bukan sahaja berguna di dalam kelas, malah berguna di luar kelas dan memberi manfaat kepada semua umat manusia dan isi sekalian dunia. Jadi kerana semua sudah faham, jadi saya akan akhiri kelas kita pada hari ini dengan tasbih, kafarah dan surah Al-Qur'an. Kami menggunakan aplikasi Model AD. Model AD ini merupakan sebuah model reka bentuk yang bertujuan untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan pembelajaran agar penyampaian sesuatu pengajaran menjadi lebih efisien serta efektif. Model AD ini dia mengandungi 5 perkara mengikut huruf di dalam AD. Yang pertama adalah A, analisis. Yang kedua D, design atau reka bentuk. Yang ketiga, development atau pembangunan. Yang keempat, implementation ataupun pelaksanaan. Dan yang kelima adalah evaluation ataupun penilaian. Pada peringkat yang pertama iaitu peringkat analisis, guru akan menilai pasti masalah yang dihadapi oleh pelajar iaitu kurang pemahaman mengenai teknik merekam video. Berdasarkan masalah tersebut, guru akan mencari jalan penyelesaian iaitu dengan mengajarkan topik yang keenam mengenai jenis-jenis shot dan jenis-jenis pergerakan kamera. Guru juga akan memastikan topik yang dipelajari sesuai dan berkesan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sebagai tambahan, guru akan memastikan persekitaran pembelajaran berada dalam keadaan yang sesuai, kondusif dan selesa bagi menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkesan. Pada peringkat yang kedua iaitu peringkat desain atau reka bentuk, guru akan mengenal pasti objektif pembelajaran iaitu yang pertama, memperkenalkan jenis-jenis shot dan jenis-jenis pergerakan kamera. Yang kedua, memahami dan mengenali jenis-jenis shot dan jenis-jenis pergerakan kamera. Dan yang ketiga, mengaplikasi jenis-jenis shot dan jenis-jenis pergerakan kamera. Pada peringkat yang kedua juga, guru akan merancang struktur pembelajaran yang sesuai dengan menentukan apakah strategi pembelajaran yang sesuai, kaedah yang sesuai dan bahan media ataupun sebaliknya yang sesuai digunakan untuk menghasilkan sebuah pembelajaran yang berkesan. Jadi untuk peringkat perkembangan, jadi peringkat ini dia melibatkan pembinaan sistem sebenar dengan menggunakan semua elemen media dan teknologi yang terpilih berdasarkan keperluan. Tujuan fasa ini juga ialah untuk menghasilkan rancangan pengajaran dan bahan untuk pembelajaran. Jadi pembelajaran ini dijalankan dengan meletakkan bahan pengajaran pada slide apabila guru telah meletakkan beberapa buah video bagi memudahkan kefahaman pelajar mengenai jenis pergerakan kamera. Jadi pelajar hanya perlu tekan alamat rujukan tersebut bagi mengakses video mengenai jenis pergerakan kamera yang telah disediakan oleh guru. Peringkat seterusnya dalam model AD pula ialah peringkat implementation ataupun peringkat pelaksanaan. Pada peringkat ini, guru akan memastikan sesi pengajaran yang dilaksanakan adalah berkesan agar pelajar dapat memperolehi pembelajaran yang bermakna. Selain itu, pelbagai bahan pengajaran yang menarik juga telah disediakan oleh guru bagi menarik minat murid untuk terlibat secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Antara bahan pengajaran yang disediakan ialah teknik merakam video pada awal pengajaran serta permainan yang disediakan oleh guru secara atas talian ataupun online game
mengenai topik yang dipelajari. Peringkat terakhir dalam model ini pula ialah peringkat evaluation ataupun peringkat penilaian. Pada akhir pengajaran, guru akan membuat penilaian terhadap para pelajar dalam beberapa aspek. Jadi antara aspek yang akan dinilai oleh guru terhadap pelajar ialah kecerdasan pelbagai serta kemahiran nilai tambah mereka. Kecerdasan pelbagai pelajar akan dinilai seperti dari segi kemahiran intrapersonal dan kemahiran intrapersonal. Kemahiran nilai tambah pelajar pula akan dinilai dari segi kemahiran fikir dan kemahiran belajar mereka. Bukan itu sahaja, guru juga akan membuat penilaian terhadap objektif pengajaran serta penggunaan TMK pada akhir pengajaran di kelas untuk melihat sama ada ia tercapai ataupun sebaliknya.